Assalamualaikum dan selamat pagi awak berdua. Hai, apa khabar? Waalaikum, Waalaikumsalam. Selamat pagi Puan. Hari ni saya agak tertekan sikit tapi mood saya okey-okey je. Waalaikumsalam, khabar baik. Saya difahamkan bahawa awak berdua ditukarkan sesi intervensi kepada saya untuk terus menguruskan kes awak berdua disebabkan pekerja sosial sebelum ni kurang memiliki kemahiran dalam menguruskan kes awak berdua iaitu kes kecelaruan identiti. Ya, betul Puan. Betul, tepat sekali Puan. Okey, kalau begitu, baiklah. Sebelum saya mulakan dengan lebih lanjut, saya ingin bertanya, adakah awak berdua bersetuju untuk penukaran pekerja sosial ni? Bagi saya sangat setuju Puan. Kalau saya ikut je apa-apa pun. Okey, baiklah. Kalau awak berdua dah setuju untuk tukar pekerja sosial, jadi kalau begitu, saya adalah pekerja sosial baru awak. Sebelum tu, saya akan kenal nama saya terlebih dahulu. Saya Dahlia Nadiha. Awak berdua boleh panggil saya Puan Dahlia atau Puan saja. Okey, kita teruskan dengan perkenalan awak berdua sedikit. Baik Puan, seperti yang telah tertulis dalam laporan biopsikososial, nama saya ialah Haris Zafran, tapi sekarang Puan boleh panggil saya Dayana atau D. Saya juga sedang menghabiskan sisa kontrak di sebuah syarikat perancangan perkahwinan. Oh, sudah berapa lama awak bekerja kat situ? Awak sebelum ni bekerja sebagai apa? Sebenarnya saya seorang lulusan ijazah dalam kejuruteraan kimia dan mempunyai pengalaman bekerja di sebuah syarikat swasta selama 3 tahun. Namun saya diberhentikan tanpa notis atas sebab saya berpakaian seperti perempuan. Hampir setahun jugalah saya menganggur. Kini saya bekerja sebagai pembantu juru makeup disebabkan bakat dan perwatakan saya yang begini. Okey, saya nampak sedikit prejudis dekat situ dari syarikat awak sebelum ni. Jadi saya ingin bertanya dengan lebih lanjut, tapi nantilah saya tanya. Okey, sebelum tu kita teruskan dengan pengenalan dengan awak yang di sana pula. Saya, okey. Saya Nazri Shah, tapi sekarang Puan boleh panggil saya Amanda. Jadi sekarang ni saya bekerja di sebuah kedai salon kecantikan di bandar sebagai juru hias untuk rambut. Tapi sebelum tu saya adalah seorang cikgu di sebuah sekolah menengah. Tapi disebabkan saya tak nak rosakkan imej seorang pendidik dan bawa pengaruh yang buruk kepada saya punya pelajar, saya ambil keputusan untuk berhenti dan daripada saya terus menunjukkan sikap saya yang macam sekarang ni, daripada saya kena terima cacian apa semua, lebih baik saya buat keputusan untuk berhenti bekerja lah sebagai seorang pendidik. Okey, faham. Baiklah. Di dan Amanda, berdasarkan perkenalan ringkas awak berdua sebentar tadi, dapat saya simpulkan bahawa kalian mempunyai masalah dari segi pekerjaan. Seperti yang telah dinyatakan oleh D sebentar tadi, awak diberhentikan kerja atas alasan pemakaian awak. Boleh saya tahu dengan lebih lanjut? Boleh. Kalau pakaian saya pada mulanya seperti biasa, berpakaian formal seperti seorang lelaki biasa. Namun minat saya dalam bidang solekan tu telah membuatkan saya mula berjinak untuk memakai alat solek ke tempat kerja. Bagi saya, pakaian yang lain masih menepati tuntutan dan etika di tempat kerja. Cuma saya sedar cara saya bersiap mungkin melawan norma masyarakat. Bagi Puan, salahkah untuk saya berhias? Saya rasa tercabar dari segi kebebasan saya sekarang. Betul tu Puan. Saya sendiri pun terfikir macam saya yang macam saya kan, saya didesak oleh masyarakat
macam untuk berhenti sebagai profession dalam perguruan tu kan. Bukan hanya disebabkan saya berkelakuan seperti perempuan. Jadi kadang-kadang saya terfikir, mana hak kami, hak kebebasan kami sebagai individu untuk hidup bebas dengan gaya kita orang tersendiri. Baiklah Amanda dan Dee. Berdasarkan pengetahuan saya, di Malaysia setiap individu berhak menikmati hak yang sama sebagai warga negara. Dan mereka tidak seharusnya didiskriminasi dalam sebarang bentuk termasuk di tempat kerja. Namun sebagai pekerja, kita seharusnya mematuhi peraturan dan kod etika yang telah ditetapkan oleh majikan, termasuklah etika pemakaian dalam tempoh waktu bekerja. Bagi saya, tidak salah untuk awak mempunyai minat dalam bidang solekan. Namun, awak kena tahu bahawa dalam undang-undang di Malaysia, iaitu berdasarkan Akta 559, Akta Kesalahan Jenayah Syariah, bahagian 6 yang mengatakan Seksyen 28 yang mengatakan di mana seorang lelaki menyerupai ataupun berperwatakan perempuan di tempat awak atas tujuan tidak bermoral adalah merupakan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Namun begitu, bagi saya awak boleh teruskan dengan minat awak. Itu tak salah. Tetapi seeloknya dalam tempoh waktu bekerja lebih baik awak berpakaian formal bagi mengekalkan profesional kerja awak. Tak puan, saya memang faham dengan undang-undang negara yang seperti menindas golongan seperti kami ni. Kami tak minta untuk lahir dengan keadaan begini. Salah tu, tiada satu pun undang-undang yang menindas hak kamu semua. Kamu sebagai individu, kamu bebas untuk melakukan apa sahaja selagi ia tidak melanggar tuntutan sosial dan agama. Kalau macam tu pun, kenapa kami berdua ni diberhentikan kerja? Kami pun perlu satu pekerjaan yang stabil dan sesuai dengan pengalaman dan kebolehan kami. Macam orang lain juga, kami pun nak merasa juga macam mana orang lain rasa. Salah ke kami berpakaian macam ni? Berkenaan pekerjaan tu seperti yang telah saya maklumkan sebentar tadi, sebenarnya adalah satu kesalahan sekiranya kamu diberhentikan kerja kerana penampilan kamu sahaja. Namun tak juga saya nafikan bahawa majikan juga ada hak untuk menegur dan menetapkan sesuatu peraturan. Jadi suatu program telah dikenal pasti. Saya telah mengenal pasti suatu program ni, iaitu untuk membantu golongan seperti kamu untuk mendapatkan pekerjaan melalui job exchange. Sehubungan dengan itu, melalui program job exchange ini, kamu secara sukarelanya meninggalkan perbuatan yang melanggar hukum agama seperti berhubungan sorang dan bukannya dengan pasangan. Kamu akan diberikan kemahiran, kelayakan atau sijil untuk menceburi bidang perniagaan, andaman, solekan, catering dan rekaan fashion. Malah mereka juga akan bantu kamu untuk mendapatkan pekerjaan yang lama kamu kembali. Sekejap Puan. Sekarang sebenarnya apa yang Puan nak sampaikan? Saya macam tak faham. Okey, macam ni. Tadi kamu ada persoalkan yang kamu juga inginkan pekerjaan yang stabil. Jadi, pelbagai agensi telah membuka peluang untuk golongan kamu menceburi dalam sektor perkhidmatan mereka. Namun dengan syarat kamu tidak terlibat dengan budaya seks bebas. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada kamu berdua, adakah kamu berdua masih ingin mengekalkan keputusan untuk menukar jantina atau terus berada dalam keadaan sekarang? Ataupun kamu berdua akan menginginkan untuk kembali kepada fitrah asal. Tujuan saya bertanya soalan ni adalah disebabkan oleh kamu berdua telah mendengar penjelasan daripada saya berkaitan dengan hak kebebasan kamu berdua yang ingin miliki namun terbatas disebabkan oleh tertakluk dengan undang-undang negara kita. Namun begitu, sekiranya Amanda dan Dee masih ingin untuk menukar jantina, saya tetap terima dan hormati apa jua keputusan daripada kalian berdua.
Baiklah. Selepas saya mendengar penerangan daripada pihak puan sebentar tadi, sebenarnya saya sedikit sebanyak telah mempengaruhi saya untuk membuat keputusan sama ada mahu meneruskan untuk hidup dalam keadaan sekarang atau saya kembali kepada fitrah asal, kerana apabila difikirkan semula, sampai bila saya nak teruskan dengan kerja saya sekarang? Saya perlukan pendapatan yang tetap dan menjamin masa depan saya nanti. Betul juga tu apa yang Amanda kata tu Puan. Bila Puan bagi penerangan tadi kan berkaitan dengan hak kebebasan tadi berdasarkan undang-undang tu kan, memang jelas bahawa setiap individu dekat negara kita ni tidak terbatas diorang punya kebebasan. Cuma ialah bila kami sendiri yang pilih untuk berpakaian dan hidup dalam keadaan sekarang ni, hak kebebasan kami memang sangat terbatas. Dan saya tahu yang negara kita ni memang tidak mengiktiraf mana-mana individu yang menukar jantina. Lepas tu walaupun even dah diorang tukar jantina sekalipun, tapi memang kami masih boleh stay dekat Malaysia kan, tapi sama juga hak kebebasan kami pun masih terbatas. Baiklah, saya rasa saya dah buat keputusan. Saya rasa saya ingin kembali kepada fitrah asal sebab saya perlukan hak kebebasan saya seperti dahulu dan tidak disekat. Kalau boleh, saya nak tahu sekiranya saya memilih untuk kembali kepada fitrah asal, adakah puan dapat membantu saya? Kalau saya pula kan, saya rasa keputusan saya macam sama seperti Dee, sebab saya pun nak kembali kepada fitrah asal. Mana tahu nanti kan bila saya dah kembali pada asal, saya dapat kembali untuk teruskan khidmat baik saya mengajar anak-anak bangsa kita, walaupun bukan di sekolah lagi, sebab saya tahu bila saya dah ambil keputusan untuk berhenti daripada berhenti mengajar dekat sekolah tu, saya tahu memang dah susah untuk saya masuk balik ke sekolah. Tapi walaupun tak boleh masuk ke sekolah, mungkin saya boleh mengajar jadi cikgu di tuition, di pusat tuition ataupun tuition di rumah ke. So bolehlah, saya rasa saya nak berubah. Okey, seronok saya mendengar keputusan daripada Dee dan juga Amanda. Baiklah, jika itu keputusan kamu berdua, jangan risau, saya akan bantu kamu berdua supaya kamu berdua mendapat perkhidmatan yang telah sedia ada dan juga memberikan perkhidmatan yang baru berdasarkan kepada keperluan kamu berdua. Betul ke Puan? Kalau macam tu, terima kasih banyak Puan. Terima kasih banyak-banyak puan. Sama-sama. Awak berdua jangan risau sebab ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab saya untuk membantu korang. Okey, berdasarkan pengetahuan saya, selain daripada awak berdua perlu hadiri sesi intervensi secara individu dan kelompok, sesi intervensi secara keluarga juga diperlukan supaya awak berdua mendapat sokongan daripada ahli keluarga awak. Ini kerana semasa dalam fasa awak berdua ingin kembali kepada fitrah asal semula, awak perlu memerlukan sokongan daripada keluarga dan juga rakan-rakan. Selain itu, menurut Persatuan Psikiatri Malaysia, dengan buku Diagnostik Statistik Manual edisi kelima, awak berdua juga perlu menjalani sesi psikoterapi di hospital bersama-sama doktor atau pegawai kerja sosial perubatan yang mahir dalam mengendalikan masalah ini. Tujuan sesi psikoterapi ini dijalankan adalah untuk membantu kamu berdua mengenal pasti masalah yang sedang kamu berdua hadapi, cara untuk mengendalikan emosi dan tekanan dengan betul. Pada masa yang sama juga, kamu boleh juga akan turut dibimbing tentang cara untuk menjalinkan hubungan dengan baik
Ini kerana seperti awak berdua sedia maklum bahawa awak berdua berada dalam keadaan sekarang, tidak semua orang dapat menerima kehadiran diri awak. Jadi melalui bimbingan tersebut, kamu akan mampu untuk membina semula hubungan yang baik dengan orang lain, dan kamu juga diajar untuk mengawal sikap negatif yang sedang kamu alami. Jadi buat masa sekarang, adakah awak berdua faham dengan apa yang saya nak sampaikan? Kalau saya rasa buat masa sekarang saya faham apa yang Puan sedang sampaikan. Kalau macam saya pula, saya macam faham dan ada sedikit tu macam saya susah sikit nak faham. Okey, macam ni Amanda. Apa yang saya sampaikan sebentar tadi adalah mengenai perkhidmatan yang telah disediakan oleh pihak hospital dalam memberikan rawatan bagi mana-mana individu yang mengalami masalah keselaruan identiti gender seperti yang kamu berdua sedang alami sekarang. Oh, macam tu okey, baiklah, sekarang saya faham dan jelas. Okay, so setakat sekarang awak berdua dah faham. Saya akan sambung lagi mengenai sesi intervensi yang seterusnya. Okay, selain daripada sesi intervensi individu, kelompok, keluarga dan sokongan daripada rakan-rakan dan keluarga, jalinan sesi psikoterapi diberi bimbingan cara untuk menjalankan hubungan dengan lebih baik dan cara untuk mengawal sikap negatif. Pihak hospital juga akan memberikan ubat, tetapi ianya bergantung kepada gejala yang dialami oleh kamu berdua. Antara ubat-ubatan yang akan diberikan adalah ubat anti kemurungan, ubat anti keresahan, ubat penstabil emosi dan ubat anti psikotik. Namun, sekiranya awak berdua tidak menunjukkan sebarang gejala yang membimbangkan, awak berdua tidak akan diberikan ubat-ubatan daripada pihak hospital. Amalan gaya hidup yang sihat juga merupakan satu yang tidak boleh kita pandang remeh. Dengan adanya amalan gaya hidup yang sihat, sedikit sebanyak yang akan membantu awak berdua pulih seperti sedia kala. Wah Puan, banyak juga ya perkhidmatan atau rawatan yang disediakan bagi membantu orang yang macam kami ni. Betul tak Amanda? Betul kan saya pun baru tahu rupanya banyak je rawatan yang pihak hospital dan juga pihak-pihak lain yang sediakan untuk bantu orang macam kita ni kan, untuk kita kembali seperti sedia kala. So kat sini saya nak ucapkan terima kasih banyak ya Puan sebab sudi bagi maklumat berkaitan dengan rawatan yang disediakan untuk bantu individu ataupun golongan yang macam kami ni yang alami masalah kecelaruan identiti gender ni. Ya Puan, betul tu. Terima kasih juga Puan sebab sudi berkongsi maklumat dengan kami ni. Okay, sama-sama awak berdua. So, kalau ada apa-apa soalan, bolehlah tanyakan terus kepada saya selagi ia masih di dalam bidang saya dan juga masih dalam pemantauan saya. Jadi, saya akan cuba bantu dan jawab.